محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 13, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 13, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun, ini suatu ceraian. Bermula yang, bermula yang, ini perkara yang membatal akan sembahyang itu 21 perkara. Bermula yang membatalkan sembahyang itu, yakni bermula perkara-perkara yang membatalkan sembahyang itu 21 perkara. Jadi terdahulu syarat sah sembahyang yang ke-9 menjauhi daripada perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi syarat sah sembahyang yang ke-9 menjauhi daripada perkara yang membatalkan sembahyang. Maka didatangkan apakah perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi perkara-perkara yang membatalkan sembahyang ada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Sama ada sembahyang tu sembahyang fardu, sama ada sembahyang tu sembahyang sunat, sama ada sembahyang tu sembahyang janazah, ataupun sujud tilawah, ataupun sujud syukur. Ada sama je. Perkara yang membatalkan sembahyang, perkara ni jugalah yang membatalkan ketika kita sujud sejadah ataupun sujud tilawah, dan juga ketika kita sujud syukur. Mana 21 perkara yang membatalkan sembahyang? Pertama daripada 21 perkara berkata-kata, bercakap. Berkata-kata, yakni bercakap. Hak berkata-kata, bercakap batal ni, dia ada 3 syarat, 3 qaid dipanggil. Mana yang pertamanya, berkata-kata dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak batal. Ada cerita di hadapan. Yang pertamanya, yang kata berkata-kata ni batal. Batal ni jikalau berkata-kata dengan sengaja. Yang keduanya, lagi diketahui akan haramnya. Itu syarat yang kedua. Kalau dia tak tahu kata haram, sebab dia ni orang yang baru masuk Islam contohnya, maka tak batal. Sebab dia tak tahu. Cakap pun sebab dia berkata-kata batal. Yang pertama dengan sengaja. Yang kedua, syarat dia lagi diketahui akan haramnya. Tahu kata haram. Tahu kata haram, maka hak tu batal. Kalau tak tahu, tak batal. Yang ketiganya, dan ingat akan dirinya di dalam sembahyang. Ni payah sikit ni. Ingat akan dirinya di dalam sembahyang.
Itu syarat yang ketiga. Kemudian di hadapan didatangkan hak tak batal. Bersalahan jikalau berkata-kata dengan lupa, tak batal. Dan jahil akan haramnya, tak batal. Dua je. Adapun ingat akan diri dalam semayang, kalau tak ingat diri dalam semayang, tak batal. Tak cerita tu. Kita ada 3 syarat berkata-kata batal. Yang pertama, dengan sengaja. Di hadapan dicerita bersalahan berkata-kata dengan lupa, tu tak batal. Berkata-kata dengan lupa, berkata, yelah, kita akan cerita nanti. Lupa contohnya orang tua, kita bimbing dia solat, tiba-tiba dia bercakap. Dia bercakap, boleh kira lagi nak akal dia molek. Tapi kadang-kadang tengah-tengah semayang, Allah sejuknya kipas, dia tegur ke kipas sejuk. Dia tengah semayang, sengaja ke lupa tu, dia lupa, dia sedar tak tu, dia lupa tu. Contohnya. Jadi depan dia akan ceritalah yang batal sengaja. Sebab kita bimbing orang tua ni solat, kalau kita tak reti gak bercakap, batal nama takbir semula, lelah kawan tu dah batal, kita kata batal. Mayang pun tak ada siap, dia cakap pula dah, batal pula moh, bila nak siap semayang ni. Hak tu kan bimbing tak reti, payahlah. Hak tu kan bawa tu. Peringat mak tengah semayang, dia pun kejut, sama-sama. Dia lupa tu, tak sengaja. Tak sengaja, contohnya dia latah. Latah tak sengaja tu. Tak sengaja lah latah tu. Jatuh barang, kejut, dia pun keluar perkataan. Sengaja ke tak? Tak. Apa? Latah, tak batal. Yang kedua batalnya, lagi tahu akan haramnya. Tahu cakap tu haram, bercakap batal semayang. Tahu kata haram, pergi cakap juga. Depan dia akan cerita bersalahan kalau jahil, baru masuk Islam. Dia 2 orang ni sama-sama baru masuk Islam. Dan dia baca tak pandai, Fatihah-Fatihah tak anda baca lagi. Orang kata tunggu ikut Tok Imam sudahlah. Tok Imam rokok, kamu rokok lah. Gitu je. Dah lama ni dia pun bisik kawan dia selu-selu. Contoh, kawan dia pun jawab bisik dia selu-selu tu. Dah sama-sama baru masuk Islam. Dia ingat ke hak tak cakap tu hak boleh baca, hak pandai baca, dia tak nak baca kan. Lagi pun cakap bukan kuat pun, dia kata cakap bisik je, tak kacau orang. Batal juga ke? Jahil dianya, maka tak batal. Yang ketiganya, hak batal ni ingat akan dirinya di dalam sembahyang. Hak batal. Kalau dia ingat ke di sembahyang sudah dah, dia bercakap, hak tu tak batal. Tapi hak ni dia tak cerita depan. Batal yang pertama sengaja. Lupa di hadapan dia, tak batal. Yang kedua, tahu kata haram bercakap. Di hadapan bersalahan kalau jahil, tak batal. Syarat yang ketiganya, ingat akan dirinya di dalam sembahyang. Dia hak sebalik tu dia tak datang kan. Hak tidak ingat dirinya dalam sembahyang. Hak ni kadang-kadang orang tak apa faham mana ni. Kalau kata royak, kalau cakap dengan tak sengaja, tak batal, orang boleh faham. Kalau cakap dengan jahil, tak batal, orang boleh faham. Macam mana cakap dalam keadaan dia tak ingat dirinya dalam semayang? Hak batalnya, dan ingat akan dirinya di dalam sembahyang. Ni dalam sembahyang lagi ni, dia bercakap sengaja, tahu kata haram bercakap. Sekarang dia memang ingat di dalam sembahyang, dia cakap juga. Hak mana hak sebaliknya? Hak tak ingat tu macam mana? Hak tak ingat ni contoh dia gini. Dia sembahyang, dia beri salam. Beri salam, rakaatnya belum cukup. Kalau 4 rakaat, 3 rakaat dia beri salam dah.
Orang pun tanya, Tok Imam, misal. Bilangan rakaat semayang ni. Tok Imam cukup ke dah? Cukup dah dia jawab. Sekarang, hak jawab cukup dah tu, dia sedar diri dalam semayang ke ataupun dia kira semayang dia siap dah? Siap dah. Makna dia tak ingat pun diri dalam semayang. Dia cakap tu dah batal, dia boleh sambung semayang semula serakaat lagi. Dia cakap tu kan. Walaupun dia sudah beri salam, tapi bila rakaat tak cukup, sebenarnya dia masih lagi dalam semayang. Dia pergi wisalam, 3 rakaat wisalam. Makna sebenar-benar diri tu dalam semayang ke tak? Memang dalam semayang tak cukup berrakaat. Tapi apabila diberi salam, ingatan hati dia 4 rakaat dah. Ingatan dianya, aku sudah dah semayang. Makna dia tak ingat bahawa dia tu dalam semayang. Semayang mu tak siap lagi. 3 rakaat mu beri salam dah. Faham tak? Dia cakap tu sengaja tak? Sengaja. Dia tahu tak kalau dah semayang haram cakap? Dia tahu. 2 syarat dia. Sebab dia cakap dengan sengaja. Kemudian dia tahu kalau dalam semayang cakap haram, batal semayang. Yang ketiga ni, ada tak syarat yang ketiga ni? Dia sedar tak dia dalam semayang? Dia tak sedar lah. Sebab dia kira ikut ingat dia, ikut sedar dia sudah siap. Misalan tak? Sudah dah semayang. Dia bercakap tu dalam keadaan dia tak sedar, dia tak ingat dia dalam semayang. Tak batal. Tak batal mana apa? Dia boleh bangun semula, tambah 1 rakaat. Sebelum salam, sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi tu, tak sujud pun tak apa. Ada ni. Hak Tok Imam ni. Hak kita tanya Tok Imam tu. Tok Imam, tak cukup rakaat tu. Hak tu dia sedar tak cukup rakaat. Dia sedar. Dia beri salam batal awal lagi hak belakang. Hak tu dok pakar tu. Tanda ni. Dia makmum apabila sedar rakaat tak cukup, dia tak ikut Tok Imam. Imam 3 rakaat, imam sudah tasyahud akhir, dia wajib kena bangun berdiri rakaat keempat. Lepas tu dia subhanallah lah kata imam tu peringat. Jangan Allah cepatnya nak bercerai, nanti nak bercerai apanya. Tu imam pasti dia dah manusia. Berat. Lepas tu lah kuasa cerai tak boleh letak pada orang puang. Kalau kuasa cerai letak pada orang puang, tu lelaki salah cerai tu lelaki. Tu lelaki salah cerai tu lelaki. Dah. Dah salah pasal dia lah manusia. Dah tu imam salah tu lah kata. Tu imam tu manusia. Salah kita tegar lah subhanallah. Dah manusia kan. Tak lepas daripada tersalah dan tersilap. Tu imam salah nak cerai tu kata. Tu lelaki salah, aku cerai kamu. Pagi cerai, petang pun cerai, pagi cerai. Lepas tu kuasa cerai. Tak ada dia puang tu. Gimana? Tu lelaki kata nak bini seorang lagi, cerai lalu. Cerai lah dia dah. Tu tolak 3 lalu dah tu. Tak cerai dah tu. Tu lelaki kata nak nikah seorang lagi, bukan cerai tolak 1 dah. Cerai tolak 3 lalu dah. Atau balik lalu rumah mak ayah tu lelaki. Atau balik. Kita dah tu imam tu tasyahud akhir 3 rakaat baru, kita bangunlah, kita subhanallah. Kemudian tiba-tiba tu imam diteruskan juga. Kita barulah mufarakah. Ada ni. Sebab dia diteruskan juga. Sebab begini. Dia banyak perkara. Dia bab semayang ni, makmum tegur tu imam dengan subhanallah. Kalau makmum lelaki, kalau perempuan dia tepuk, hanya sunat jua, bukan wajib pun. Sunat je. Kalau makmum tengok tu imam rakaat ketiga tasyahud akhir dah, dia pun naik rakaat keempat makmum, dia tak ambil subhanallah, dia mufarakah je, tak ada apa-apa pun, disunat saja. Kemudian apabila makmum tegur tu imam subhanallah,
Tok Imam tidak wajib ikut apa yang ditegur oleh makmum. Tok Imam dia kena pakai keyakinan dia sendiri. Ni kena berlalu molek Faham tak ni? Makna Tok Imam tegur orang subhanallah tu hanya setakat nak biar Tok Imam ni mikir balik. Kalau dia mikir balik, punya memang kat kepak dah ni. Dia yakin kau tu. Dia kena pakai hak dia. Tak tiga tu bagi pandangan makmum. Kalau kata ginilah. Semayang sekelami. Semayang sekelami. Sama-sama tua pula dah. Sama-sama tua. Hidup balas sama sekelami tu. Dia kena pakai keyakinan masing-masing. Kalau suami imam tu yakin rakaat sudah cukup, dia kena pakai hak dia lah. Hak makmum ni pula yakin rakaat tak cukup, dia kena tambah rakaat. Dia tak boleh ikut lah tu imam tu. Masing-masing lah. Pada ni, jangan pula apabila makmum tegur tu imam tak bergerak, tu imam kekalkan tasyuk akhir, makmum tu imam ni degil. Jangan, sebab tu imam tak wajib ikut. Tu imam tak wajib ikut, dia kena pakai keyakinan dia sendiri. Tak, dia ada bilangan dia kan. Dia tasyuk akhir. Tiba-tiba isteri dia naik kat keempat, tepuk tangan. Dia pun yakin dah. Pak, dia tasyuk akhir, dia salam. Isteri, 3 baru. Dia tambah surah rakaat. Jangan ikut suami dia tu. Lepas tu semayang mana sah? Sah kedua-dua. Sudah semayang, isteri boleh kata ke suami, rakaat awak tak cukup. Suami boleh jawab, rakaat awak tu rakaat kelima nak pergi mana kau? Faham tak? Faham tak? Tak cukup kat mana? Orang bilang molek-molek rakaat keempat dah rajin nak buat rakaat kelima Suami kata isteri pula gitu. Lepas tu macam mana? Yakin masing-masing, sah masing-masing. Dah ada ni. Sebab boleh belaka tu. Mungkin betul sebelah suami, mungkin betul belah isteri. Kalau suami betul dia 4 rakaat, mana isteri rakaat kelima. Tapi kalau betul belah isteri, mana suami rakaat 3 baru. Ada atas keyakinan masing-masing. Dah. Atas keyakinan masing-masing. Tak, kita bangun daripada awal lagi kepada rakaat keempat. Kita mufarakah lah kalau tu imam tak bangun. Kita subhanallah, tu imam pun bangun rakaat keempat. Sekali Kalau tak bangun, kita mufarakah lah. Kita peringat dulu. Dia tak bangun, kita mufarakah. Gitu. Pada cuma ceritanya, dia kena pakai keyakinan masing-masing. Lepas tu kerik sangat berlaku, pasang CCTV. Pasang CCTV dalam rumah tu. Balik anak menjadi hakim. Buka mula, mak ayah tu anak buka. Anak tu buka tengok. Siapa hak betul? Kalau buka hak tu sahih. Mana sahih? Kalau rakaat tak cukup, dia kena semai semula. Kalau rakaat lebih, tak kena main mula. Dia gitu. Pada ni. Tapi tak usah buat lah gitu. Saya susah je. Tak usah buat lah. Pada clear dah okey lah. Masing-masing sah. Kalau buat CCTV sungguh, tengok Allah memang sungguh. Rakaat 3 tu tasyuk akhir tu. Maknanya suami semai 3 rakaat main mula. Kalau tengok suami rakaat keempat tasyuk akhir tu, isteri yang naik lagi rakaat kelima. Hak tu tak kena semai semula. Jadi semayang dia cukup lebih. Lebih bukan dengan sengaja. Tak batal. Hak tak cukup memang kena semai mula lah. Faham tak ni? Hak tak cukup memang kena semai semula. Kalau hak lebih, cukup lah tapi jadi lebih. Lebih dengan tak sengaja, tak batal. Faham tak ni? Tapi kalau cukup, tak sah. Kalau tak cukup, nyata tak cukup, memang tidak sah lah. Kalau nyata lebih, masa buat lebih tadi tu buat dengan tak sengaja, tak batal. Tapi kalaulah nyata tak cukup pun tak sengaja juga. Tapi tak cukup tak boleh. Faham ni? Beza tak cukup dengan lebih.
Tak cukup Zuhur 3 rakaat. Nyata Zuhur 3 rakaat, memanglah dia tak sengaja. Tapi sembahyang kena tak sah sebab Zuhur tak ada 3. Tapi kalau dia nyata, dia naik rakaat kelima, rakaat kelima tu tak sengaja, tak batal. Sembahyang Zuhur dia cukup 4 rakaat lebih dah. Tak batal tu. Tu tak kena member lah. Tapi tak payah lah. Takut main duk balas semua dah. Siapa benar nyanyuk ni? Mana nyanyuk ni benarnya? Dah. Tak dia kena pakai keyakinan sendiri. Dia tak boleh nak turut orang. Orang hanya peringat je. Sebab kadang-kadang tu imam ni, dia pakai subhanallah, dia pun bangun tambah rakaat. Ni orang panggil apa ni? Cuka cemaking orang panggil ni. Pernah berlaku. Rakaat memang 4 rakaat cukup. Tu imam tasyahud akhir memang 4 rakaat. Tapi tu imam sujud hanya sekali. Dia sujud hanya sekali. Lepas sujud sekali rakaat keempat tu dia tasyahud akhir. Tasyahud akhir lalu dah. Jadi makmum pun subhanallah, dia pun bikah bangun. Faham tak ni? Sebab dia ingat ke macam makmum tegur rakaat tak cukup. Padahal macam mana keyakinan dia tu, rakaat dia cukup tak 4 jadi dia kelang kabut ikut orang tu kenapa? Sekarang ni dia tasyahud akhir. Makmum pun subhanallah. Dah kita imam tasyahud akhir ni keyakinan dia rakaat keempat ke dak tu? Memang rakaat keempat dah. Dah kenapa bangun rakaat kelima? Dah makmum belakang subhanallah rakaat tak cukup. Sekarang ni awak yakin dah rakaat cukup? Yakin rakaat cukup. Dah ikut kenapa? Ni kalau tu imam jadi kelang kabut ni. Tu imam tu tak reti. Dia tasyahud akhir, memanglah keyakinan dia 4 rakaat dah. Bila tu makmum subhanallah, tak mesti dia kena bangun. Dia pun bangun rakaat kelima. Jadi subhanallah, itu turun semula. Akhirnya makmum pun sujud yang kedua. Hak belakang tu barulah tu imam perasan, tu imam pun sujud yang kedua, barulah kembali pada tasyahud akhir. Sunat jusawi lah. Ada ni. Tapi nak cerita situnya, kenapa tu imam naik kepada berdiri? Kerana makmum subhanallah. Sekarang ni di keyakinan tu imam ni yakin tak 4 rakaat? Dia yakin 4 rakaat, cuma dia pakai turut orang. Tak boleh turut orang. Dia kena pakai keyakinan sendiri. Turut orang tu panggil turut orang. Dia pun bangun berdiri. Makmum seorang tak bangun berdiri. Subhanallah. Dia pun turun balik. Ni orang panggil ni. Dia makmum tegur subhanallah, hukumnya sunat. Kita imam yang ditegur ni pula kena pakai keyakinan sendiri. Faham tak? Kena pakai keyakinan sendiri. Bukan semata-mata ikut hak makmum tu. Melainkan kalau makmum tu ramah duduk bangun kat kepak belaka. Ramah. Jadi sekarang ni tu imam yakin 4 rakaat. Dia pun tasyahud akhir. Dia tasyahud akhir, makmum ni subhanallah, tiba-tiba makmum belakang tu ramah naik berdiri. Faham tak ni? Sementara ramah ni kurang-kurang 12 orang bangun berdiri. Bila bangun berdiri, tapi tu imam yakin dapat ni. Bukan 3. Tapi bila ramah belakang ni bangun berdiri, dia kena pakai ramah. Sebab mana agak-agak siapa betul, hak seorang ke hak ramah-ramah? Hak ramah-ramah. Maka tu imam dia wajib kena ikut hak ramah. Faham tak ni? Dan sekarang ni dia yakin 4. Tapi dia ramah-ramah belakang naik okat ke 4, naik berdiri ya. Maknanya hak belakang tu kata 3 baru tu. Maka dia kena pakai hak ramah. Barulah pakai hak ramah. Faham tak? Yelah, takkan hak ramah tu tersalah rakaat belaka, takkan tu imam seorang hak tu.
Tapi cuma kadang-kadang tu imam ni bermasalah. Apabila tu imam terkurang rakaat ataupun terlebih rakaat, ada makmum yang subhanallah, tapi makmum separuhnya naik rakaat keempat, separuhnya ikut tu imam. Jadi payahlah tu imam nak pakai. Itu dia masalah. Senang semua nak cerai. Payah cerai ni bukannya mudah. Ingat mudah cerai-cerai. Susah hang sekali ada cerai ni. Cerai mudah. Ada. Jadi kalau makmum ni sendiri pun bagi dua. Contoh kalau tu imam naik rakaat kelima, tapi tu imam dia yakin baru 3 rakaat. Dia pun naik rakaat keempat. Tapi semua kemungkinan rakaat kelima dah dia terlebih rakaat. Jadi bila tu imam bangun, makmum dah duduk congok tu subhanallah. Tapi tu imam tengok belakang ni ada separuh makmum bangun juga. Jadi tu imam tak ada nak pakai lah hak makmum ni sebab bagi dua. Dia kena pakai keyakinan dia. Jadi makmum tu dia bermasalah. Ada ni. Ada makmum yang di sendiri pun ya ke tak Ya ke tak Makmum tu sendiri. Dia kadang-kadang rakaat ni dia ikut tu imam je, dia tak ingat dah rakaat dia nya. Ni jadi masalah. Cuma mari cepatnya tasyahud akhir. Berasa macam 3. Ya bakal lipat. Padahal makmum tu sendiri yang bermasalah. Hotel imam tu dia memang dia tersilap rakaat. Jadi makmum tu sendiri. Jadi macam mana tu imam nak pakai makmum di belakang kalau makmum tu bagi dua? Ada separuh dah ikut tu imam, ada separuh ikut tu imam. Dan macam mana tu imam nak pakai? Tapi kalau tu imam seorang je tasyahud akhir, makmum lain tu berdiri belaka, ya tu memang rakaat tak cukup lah tu. Maka tu imam dia wajib kena ikut ramai tu, kena bangun belaka tu imam, kena bangun. Sama juga tu imam naik kat kelima contohnya. Lepas tu subhanallah, tu imam pun tengok belakang, semua makmum tasyahud akhir belaka. Betul lah tu, dia terlebih rakaat, dia kena turun. Gitu je lah. Memang asalnya tu imam kena pakai keyakinan sendiri, melainkan kalau makmum di belakang tu ramai. Maka dia kena pakai orang ramai lah, mutawatir lah orang ramai. Yang mana dalam ramai-ramai tu, takkanlah ramai tu salah rakaat. Tu imam seorang hok kena betul rakaat, tengok kau sendiri. Badau. Dia kena pakai hok ramai-ramai. Kalau tidak, kalau macam tadi lah, macam berjemaah sekelamin, memang tak boleh pakai. Pakai keyakinan sendiri. Tu imam pakai keyakinan sendiri. Ada. Jadi sekarang ni kalau tu imam 3 rakaat tasyahud akhir beri salam. Tu imam 3 rakaat tasyahud akhir beri salam. Dia makmum tu kalau ikut tu imam dengan sengaja memberi salam pula tu makmum tu batal dah. Makmum batal. Ada. Tapi kalau makmum dah reti ni, tu imam, orang tak cukup tadi tu, dia royak. Ada dia batal pada ikut benda tak cukup. Tu imam ni kata tak cukup kat mana? Cukup dah kan? Tengok. Dia bercakap dengan sengaja. Tahu kalau dalam semayang haram bercakap, jadi batal semayang. Tapi sekarang dia ingat tak di dalam semayang? Dia tak ingat. Dia ingat dia sudah dah. Tak cakap dia tu. Dia boleh mari teringat balik, mari yakin semula. Memang rakaat tak cukup. Dia pun bangun tambah 1 rakaat semula. Sebelum salam sunat sujud sahwi. Dia bangun tu hanya niat je, niat masuk semayang. Tak ada niat saja aku semayang tambah 1 rakaat kerana lupa. Tak ada lagi tu. Masuk semula. Sebab sebenar-benarnya dia dalam semayang. Hak diberi salam tak cukup rakaat, tidak dibilang salam tu sebenarnya. Sebenar-benarnya dia memang dalam semayang. Mana rakaat tak cukup, tak sudah lagi semayang. Tapi dia ingat tak dia dalam semayang. Dia sedar tak dia dalam semayang. Dia ingat, dia sedar, dia sudah dah. Maka cakap tu tak atas. Ada. Adapun kalau hak makmum hak ikut tu imam, hak tahu rakaat tak cukup, tu dia batal awal lagi tu. Sebab pernah timbul lah masalah
rakaat tak cukup, kemudian lepas daripada beri salam, makmum pergi cakap dengan Tok Imam, rakaat tu Imam tak cukup, makmum tu salah. Tok Imam dia terlupa, tak salah. Hak makmum tu memang kena semai semula. Dia makmum sepatut tak buat gitu sebab dia tahu dah rakaat tak cukup. Jangan ikutlah Tok Imam yang kurang rakaat. Kurang rakaat kalau dengan sengaja batal. Tapi Tok Imam tak batal sebab dia lupa. Tapi makmum jangan ikut benda yang salah. Ada ni. Imam buat salah dengan terlupa tak batal. Tapi makmum yang sedar tidak boleh ikut imam buat salah. Kalau makmum yang sedar ikut hak imam buat salah dengan sengaja, makmum batal. Tu imam yang buat salah dengan lupa tak batal. Ingat baik situ. Jangan kata kita makmum kau turut tu imam. Ni ada macam gitu. Tu imam naik kat kelima, dia naik kat kelima. Nah, kita tahu dah tu imam tu lebih rakaat. Takkan jatuh parit pun ikut juga. Hak salah janganlah ikut. Pada ni. Dia ikut juga hak rakaat kelima. Dia kalau ikut imam rakaat kelima ni, walaupun makmum tersebut memang kurang satu rakaat sebab dia mari lambat satu rakaat. Makmum tersebut dia mari tadi imam rakaat kedua dah. Jadi imam rakaat kelima, dia rakaat berapa kalau makmum tu ikut? Rakaat keempat. Pun tak boleh ikut. Bukan kata tu imam rakaat kelima sudah molek, saya rakaat keempat, saya pun ikut. Tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Sebab imam rakaat kelima tu salah. Kita rakaat keempat tak salah, tapi tak boleh ikut imam hak salah. Yelah sekarang ni memang dia keluar sendiri. Kalau tu imam rakaat keempat tasyahud beri salam, sekarang ni tu imam naik rakaat kelima. Kalau dengan dia imam rakaat kelima tu salah lah, tapi tu imam lupa. Dia kalau ikut jadi rakaat keempat tak salah, tapi dia ikut imam salah tak boleh juga. Tak boleh juga. Dia kena tunggu bawah tu. Kalau tak niat mufarakah, dia kena tunggu bawah tu sampailah tu imam sesah rakaat kelima, tasyahud akhir beri salam, barulah ditambah rakaat yang keempat dianya. Dia baca tasyahud di bawah tu. Baca tasyahud sebab tu imam tempat tasyahud di situ. Kita boleh ikut walaupun dia kebetulan kurang satu rakaat. Jangan pula sedang molek tu imam naik kat kelima, saya memang rakaat tak cukup satu. Jangan. Hei, kalau pakai logik akal berasa jadi tu tau. Kalau pakai logik akal. Ya, kita akan keempat. Bukan salah pun. Tapi kita ikut imam yang salah. Tak boleh. Walaupun kita kat keempat sekalipun. Mana? Jadi kalau ikut imam yang salah, kita buat kadang-kadang sengaja, kita batal. Jadi timbul imam kurang rakaat ni, dia cerita hak berlaku pada masa Nabi SAW. Masa Nabi lain ceritaan. Nabi SAW semayang zuhur. Tiba-tiba rakaat kedua Nabi tasyahud, kemudian Nabi beri salam. Ada rakaat je. Dia rakaat je. Maka ni Zulyadain. Zulyadain gelaran dia. Nama dia Khirbat. Khirbat nak digelar dengan Zulyadain, mempunyai dua tangan. Tangan dia tu agak panjang sikit daripada orang lain. Zulyadain digelar dia. Nama dia Khirbat. Dia pun tanya Nabi, Aku suratis salah am nasita ya Rasulullah. Adakah adakah dikosarkan solat ataupun engkau lupa ya Rasulullah? Adakah dikosarkan solat ataupun engkau lupa ya Rasulullah? Dah zuhur 2 rakaat tasyahud akhir beri salam. Kosar ke lupa ya Rasulullah? Nak kata kosar bukan musafir. Kalau dok kosong lupa. Tapi mana ketahu masa tu syariat sedang turun. Kemungkinan duduk kampung pun boleh kosong, mana ketahu.
Jadi Nabi kata, kedua-dua Nabi kata dak belaka. Qasar pun dak, lupa pun dak. Qasar pun dak, lupa pun dak. Sebab Nabi tak mari pun ingatan tu. Nabi kata qasar apa bukan musafir. Lupa apa 4 rakaat. Tu diingatan Nabi. Maka Khirbak berkata bal ba'du qad kan. Bahkan setengah daripada dua, salah satu dua tu mesti. Kau dak qasar lupa. Maka Nabi pun tanya sahabat yang ramai, asadaqa ma qala Zulyadain? Benar tak apa yang dikatakan oleh Zulyadain? Sahabat kata benar. Maka Nabi pun bangun tambah 2 rakaat. Nabi sambut dak. Tak ada maksud mula ni. Nabi pun bangun tambah 2 rakaat. Di hujung sembahyang Nabi pun sujud sahwi. Sekarang sahabat bercakap. Nabi bercakap. Adakah Nabi ingat dalam sembahyang? Tak. Nabi ingat ke sembahyang cukup dah. Maka sembahyang Nabi tak batal. Sahabat bercakap. Sahabat tak tahu. Sahabat ikut Nabi je lah. Mana ke tahu takut duduk kapung kan boleh kosong juga, mana ke tahu. Kan tadi kan masa tu syarak masa lagi diturun. Asalnya qasar musafir, turun wahyu pula kan. Tak musafir pun boleh qasar. Takut-takut kebetulan masa tu Zuhur tengah panas. Zuhur panas kan, takut boleh buat 2 kan. Jadi sahabat kena ikutlah Nabi. Maka sahabat beri salam tak batal. Sahabat bercakap tak batal. Sebab sahabat tak tahu bahawa ni semayang tu tak sudah lagi. Sahabat ikut Nabi, ingatkan Nabi sudah dah. Maka sahabat pun ingat dia pun sudah dah. Sebab kemungkinan kosong. Tu hak Nabi dengan sahabat. Adapun kalau hak kita dengan Tok Imam, lain. Hak Tok Imam bercakap, sama macam Nabi bercakap. Tak batal. Sebab tidak sedar, tidak ingat diri dalam sembahyang. Tapi kalau anak makmum yang buat salah dengan sengaja ikut Tok Imam, bukan kata dia cakap, dia beri salam tu batal dah. Batal. Sebab timbulnya Tok Imam tak cukup rakaat. Cuma dia cukup rakaat, 3 rakaat dia kata berlaku di Kuantan. Dia gitu Kuantan. Dia tu berlaku di Kuantan 3 rakaat. Lepas tu bincang. Maknanya supaya semula belaka rasa. Semula kesambung gitu dah ingat ada cerita. Tak payah haji tu balik rumah main mula rumah. Dia balik main mula rumah. Lepas tu adalah dia kata, anak dia kata, boleh sambung. Tak batal. Masa Nabi bercakap, sahabat bercakap. Hak tu imam bercakap, sama dengan macam Nabi bercakap. Tak sedar diri dalam semayang. Maka tu imam yang bercakap dah lepas beri salam, rakaat ketiga Zuhur ni, tu imam boleh sambung semula. Makmum bukan kata bercakap, dia beri salam tu batal dah. Disedarkan 3 rakaat, mana boleh ikut tu imam. Dah 3 rakaat baru kan. Yang ikut tu imam tu kenapa? Makmum salah. Dah sahabat Nabi ikut Nabi. Dan Nabi rakaat kedua tasyahud. Nabi beri salam, sahabat ikut beri salam. Baru 2 kan. Dah tu sahabat tanya, qasar ke lupa? Nabi kata, kan Nabi kata qasar kan misalnya. Qasar ke lupa. Jadi sahabat ikutlah Nabi. Kemungkinan disyariatkan qasar walaupun ketika tidak musafir. Mana ke tahu. Jadi sahabat cakap tak sama dengan kita. Dan gini contoh. Kita ikut orang semayang. Tiba-tiba rakaat kedua dia tasyahud akhir, dia beri salam. Kita main Zuhur ni, dia main kosong mungkin. Kita tak ada beri salam ke dia sebab kita rakaat tak cukup. Kemungkinan kita katalah orang tu kita kenal lah kampung sebelah. Dia singgah masjid kampung kita. Main Zuhur dia kata. Lepas kita pun jadi makmum dia. Dia main masjid kampung nak pergi Kelain gitu. Dia musafir. Dia semai 2 rakaat, dia tasyahud akhir, dia beri salam. Apa masalah? Kita tambah 2 rakaat. Dia kosong kata kita tamam. Ke dia salam kata kosong ke lupa? Nak tanya gitu. Kita Zuhur 4 rakaat kan. Kita bangun je lah.
Sebab ni sama-sama tasyahud. Tapi kalau rakaat ketiga, tu imam tasyahud, kita tak boleh ikut tasyahud. Sebab orang ketiga tak ada tasyahud. Kalau rakaat kedua, tu imam tasyahud, kita tasyahud, dia beri salam. Oh, dia kosong dok setarang dah. Sebab apa? Sebab dia bukan kampung kita. Dia kampung sebelah, kawan kita kampung sebelah. Kena-kena dia berhenti semain kampung kita, dia nak pergi tu. Nak pergi jauh. Ataupun dia balik dari jauh. Dia berhenti kampung kita. Kita ingat, kita tak tahu dia nak main kosong. Tapi tak apa dia main kosong pun. Kita boleh ikut imam kosong. Kita tamam. Kita 4 rakaat boleh ikut imam kosong zuhur 2 rakaat. Orang kosong je tak boleh ikut imam tamam. Orang tamam boleh ikut imam kosong, tak ada masalah. Sebab tu kalau kita orang tempatan, tengok-tengok ada orang-orang musafir semayang, terturut je lah belakang dia. Kan nanti dia kosong, apa masalah? Dia beri salam, kita tambah rakaat kita lah. Hak tak boleh ikutnya orang kasar, orang nak main 2 rakaat zuhur, dia nak ikut imam yang tamam, tak boleh. Tak boleh. Ada ni. Ada orang reka. Dia tengok tu imam tasyahud awal. Tu imam tempatan tasyahud awal. Jadi tu imam tempatan tasyahud awal zuhur, maknanya tu imam masih lagi ada tinggal 2 rakaat. Rakaat ketiga dan rakaat yang keempat. Kan gitu. Jadi dia ni nak kosong, dia pun ikut tu imam. Sebab apa? Senang boleh lah. Saya 2 rakaat. Tu imam rakaat ketiga dan rakaat keempat. Tak boleh. Kalau kita ikut je tu imam tu, kita wajib kena tamam. Pada ni. Memanglah tu imam yang tempatan, tu imam yang tamam tu, dia tasyahud awal, kita baru masuk dalam masjid, imam tasyahud awal. Tu imam ada baki lagi 2 rakaat. Rakaat 3, rakaat keempat. Kita nak kosong. Boleh ya? Kita 2, dia baki lagi 2. Tak boleh sebab dia tamam. Ikut dia boleh, tapi kita wajib kena semain tamam. Bukan tak boleh ikut imam tu boleh, tapi nak kosong tak boleh lah. Wajib kena buat tamam. Wajib kena buat 4. Ada ni. Walaupun kita ikut tu imam tu di hujung semayang, tu imam tamam, di hujung semayang, dia tasyahud akhir, kita pun Allahu Akbar, kita pun duduk sekejap, imam bagi salam, kita bangun. Wajib kena tak tambah 4 rakaat. Wajib kena dengan tamam. Sebab tu imam tamam. Walaupun tu imam tamam tu semayang memang tamam di 2 rakaat. Contoh ni, buat contoh je. Kebetulan orang tu qada subuh tengah hari zuhur. Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Tanya, awak main ke apa ni? Saya qada subuh. Awak subuh 2 rakaat. Saya nak qada zuhur 2 rakaat juga. Saya boleh ke awak? Tak boleh. Sebab walaupun dia subuh 2 rakaat, subuh dia panggil qada ke tamam? Tamam. Ada ni. Walaupun subuh tu 2 rakaat, tapi subuh tu bukan qasar. Dia panggil tamam juga. Dia ikut tu imam qada subuh tu, dia semai zuhur, dia wajib kena tamam juga zuhur. Dia gitu je lah. Tak ada ikut dengan orang tamam, walaupun orang tamam tu semai 2 rakaat. Kebetulan dia ikut orang semayang ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur walaupun 2 rakaat, tapi dia tu bukan qasar. Kita ikut je. Orang tu semayang ba'diyah zuhur, kita wajib kena dengan tamam zuhur kita tu. Ada. Tu cerita hobat. Ni hak ikut imam tamam lah. Jadi faham tak sini, hak kata ingat akan dirinya dalam semayang. Dia kalau bercakap dengan sengaja mungkin tak ada gitu tu. Tapi kalau bercakap ingat di dalam semayang, tak bercakap. Jadi hak biasa berlakunya terlupa, tak batal. Orang jahil baru masuk Islam, tak batal. Hak cakap ni apa ni? Dia tak sedar, dia tak ingat, diri dia masih lagi dalam sembahyang, sembahyang tak sudah lagi. Walaupun dia sudah memberi salam sekalipun, salam tu tidak dikira sebab belum cukup 4 rakaat. Nak pergi salam mana? Baru 3.
Walaupun dia salam sekalipun, hakikat dirinya memang dihukumkan masih lagi dalam sembahyang. Sebab tu dia boleh sambung balik. Sebab dia masih lagi dalam sembahyang. Tapi persoalannya dia bercakap. Bercakap dalam keadaan dia tak ingat, tak sedar dirinya dalam sembahyang. Maka sembahyang tu tak batal, dia boleh sambung. Hak batal, 3 syarat, 3 qaid. Yang pertama, dengan sengaja. Yang kedua, lagi diketahui akan haramnya. Yang ketiga, dan ingat akan dirinya dalam sembahyang. Faham? Yang pertama, berkata-kata batal ni, berkata-kata yang pertama dengan sengaja. Yang kedua, syarat dia kata batal ni, lagi diketahui akan haramnya. Yang ketiga, syarat dia dan ingat akan dirinya di dalam sembahyang. Cukup 3 syarat ni, berkata-kata tu batal sembahyang. Mana? Ingatlah sembahyang lah. Hak sani masa diberi salam, dia ingat dia sudah dah. Sebab tu dia tasyahud akhir. Sebab tu dia memberi salam. Dia ingat bahawa dia sudah dah. Tapi hakikat sebenarnya, dia sudah tak lagi. Sudah apa? Baru 3 rakaat. Hakikat sebenarnya, dirinya masih dalam semayang. Tapi dia ingat dia sedar tak dia dalam semayang. Dia tak ingat, dia tak sedar. Dia cakap tu tidak membatalkan sembahyang. Ke mana? Faham tak tu? 3 syarat. Cukup 3 ni barulah batal sembahyang. Kemudian berkata-kata ni dengan 2 huruf atau 1 huruf yang memberi faham atau 1 huruf yang bermat. Dia yelah, baca sendiri ni boleh faham ke tak? Mudah je kira. Dia tak boleh baca sendiri walaupun pekor mudah pun. Dia tak boleh baca sendiri. Kalau tauhid tasawuf lagilah tak boleh baca sendiri. Tapi kita orang belajar ni, memanglah mari nak belajar ni, kita tak mau baca sendirilah ni. Tahu? Dahlah kita mari dengar ni kerana kita tak mau baca sendiri. Sebab kita tak faham. Kita pun marilah nak dengar orang mengajar. Orang mengajar tu dia belajar ataupun dia baca sendiri di rumah. Ni. Sekarang orang belajar memang dia tak mau baca sendiri. Dia nak belajar dengan guru. Baca sendiri boleh jadi salah faham. Sekarang marilah tasing Quran ni. Mari sebab nak belajar, tak mau baca sendiri. Kita belajar pula dengan orang yang belajar ataupun dia membaca sendiri. Ada ni? Dah orang tu mengajar, dia belajar, tak semestinya. Dia pandai cakap, dia baca sendiri, dia gomor je. Kan? Sebab tu kadang-kadang orang mengajar ni dia duk peringat. Ilmu agama kena belajar, tak boleh baca sendiri. Ilmu agama kena belajar. Al-ilmu bita'allum. Nabi kata ilmu ni dengan belajar. Tak boleh baca sendiri ilmu ni. Ditekan pada orang yang dengar, orang yang mari belajar. Orang mari belajar tu nak belajar dia mari tu. Hak penting sekarang orang tu kan ngajar tu belajar ke baca sendiri? Tu nak kena tanya. Orang mari dengar ni memang nak belajar lah. Tinggal rumah bukan tak ada kerja di rumah. Tapi kenapa mari? Kerana nak belajar. Lepas tu dia kata, kena belajar, jangan baca sendiri. Tuju kepada siapa? Tuju kepada orang memang mari nak belajar. Sekarang ni orang ngajar tu dia belajar ke baca sendiri? Kadang-kadang kitab-kitab ni orang guna kepetahan lidah je. Dia tak belajar pun, dia hanya membaca sendiri je. Cuma dia baca tu dah kita kecek ni, kitab besar sikit. Tapi dia belajar ke tak? Dia membaca sendiri. Ada ni. Sebab tu pekoh jadi timbul hukum macam-macam. Pekoh jadi timbul hukum macam-macam. Kenapa?
Kerana dia membaca sendiri, bukan dia belajar. Sebab tu kadang-kadang hok salah pekoh ni, dia ajak salah tu boleh nampak lalu dah. Dia salah fahamnya kok mana. Dia salah fahamnya kok mana. Macam contohnya, hok saya pernah sebut tu lah. Aurah perempuan dalam sembahyang, sekalian badan melainkan muka dan tapak tangan. Ni je hok bukan aurah. Hok ni aurah dia kata. Walah depan belakang. Kalau kita belajar, tegur akan royak. Melainkan muka dan dua tapak tangan. Yakni dua tangan zahir dan batin. Dan kita kata tapak tangan. Tapak tangan dengan maksud ni dua tangan sampai pergelangan zahir dan batin. Itu panggil ambil daripada belajar. Kalau baca sendiri, ni kitab ni. Tengok molek ni. Kita kata melainkan muka dan tapak je. Belakang ni aurah ni, buka batal ni. Dia pun buat lebih sini. Itu panggil apa tu? Dok belajar. Membaca sendiri. Faham tak? Kalau kira dalam kitab lah, cerita bab air mustakman, cerita bab muafiq masbuk, orang mengajar sendiri pun ajar salah. Walah kitab royak terang-terang. Kenapa dia ajar salah? Sebab dia bukan belajar, dia membaca sendiri. Ni. Dah. Sebab saya ingat dulu masa duduk pondok Kerandang, Tok Guru kuliah maghrib, Tok Guru kitab Jawi. Lepas isyak kitab Arab lah. Dia banyak kitab Arab. Kitab Jawi hanya kuliah maghrib saja. Kitab Jawi. Jadi supaya orang kampung mari tumpang belajar maghrib. Orang luluh mari tumpang belajar maghrib. Ramailah orang mari tumpang belajar. Tapi Kerandang hok mari tu daripada Kampung Raja, Jertih, hok dekat-dekat tak mari. Dia dekat sangat. Dekat sangat tak boleh mari. Apa salah? Dekat sangat. Di bawah tu ada satu masjid. Masjid dengan pondok ni dalam 200 meter. 200 meter. Masjid dengan pondok 200 meter. Di masjid tak pernah ada kuliah agama. Dah. Lepas maghrib tu imam ke Tok Bilal ke ahli jemaah ada tu ke duk buat luar. Kita hari naik tumpang belajar. Kita hari. Ada ni. Abang apa ni? Taufik hidayah daripada Allah jua. Kalau kita mikir ke apa-apalah mung. Bukan masjid mu ada kuliah pun. Untuk guru mengajar dalam pondok. Orang luar mari berung mari tu. Bapa mu nak pergi retek. Tu ada kekuatan ke dia? Tak berasa nak. Tak berasa nak. Tak jurulah tu. Kalau juru dia belajar lah. Semayang adat. Bukan semayang sungguh. Bukan semayang dengan ilmu. Tak jurulah tu. Itu adat je. Tua mayang. Itu je lah. Tapi manakala di masjid dia ada kuliah lain cerita. Dia bersembang luar belah-belah isap rokok daun gitu. Di sebuah kampung. Tok Guru mengajar tak ada spekar kuat luar, tak ada. Tapi dia tahu ada kelas maghrib. Dia tahulah orang luar ada mari. Orang luar ni kadang-kadang dia mari rumah dia, masjid kampung dia. Lepas tu dia mari orang ada situ boleh nampak lah gimana tu. Dia belajar. Tapi waktu dekat 200 meter je. Cerita tu Tok Imam, Tok Bilal, ahli jemaah masjid. Tak cerita orang kampung hok mai di rumah tu, tak cerita tu hok dah sejik je. Tak mau mari. Hok mengajar tu bukan ustaz, Tok Guru. Duduk Mekah 40 tahun. Ngaji di Potoni 10 tahun. Duduk Mekah belajar dan mengajar selama 40 tahun. Tapi pada hidayah berapa puluh tahun pun dia padan dengan ilmu dia gitulah. Ni tak pelik dah pasal gini. Tapi nak ceritanya taufik hidayah daripada Allah. Hak Kampung Raja, hak Jetih mari tumpang belajar. Termasuk mari tumpang belajar tu ustaz-ustaz. Mari tumpang belajar ustaz-ustaz. Adalah ustaz-ustaz mari tumpang belajar. Tapi setengah ustaz tu rajin. Bukan maghrib je, isyak dia belajar juga, dia tak balik. Isyak kita arak dah, dia tumpang belajar kau. Maghrib kita boleh belajar, kita Arab pun dia belajar.
Ustaz-ustaz ni dia panggil ustaz pelawak. Dia dengar dah ustaz pelawak. Guru pelawak. Dia panggil ustaz pelawak. Hak masjid-masjid. Guru pelawak. Dia mengajar belah-belah tahun dah. Mengajar kita apa? Mengajar kita Matla'in Badrin. Bila dia belajar ni, orang jenis mulut banyak ni, oh gitu baba, saya lama kena ingat gini. Hak dia kata ingat gini tu salah barang sangat. Salah benda mudah sangat. Macam mana mau boleh ngajar gitu? Sebab dia tak belajar kita tu. Dia ngajar diri je. Aduh. Tapi dia kalau orang jenis tak ada mulut, dia senyap. Allah, aku ajar salah lama kena. Kalau orang jenis tak ada mulut dah. Dia bunyi mulut. Oh gitu baba. Kita panggil baba tu guru. Baba ni asal ayah, mama, mo. Jadi tu guru tu panggil baba. Apa tu guru tu panggil mama. Tu hak orang foto ni gitulah. Oh gitu baba. Saya ingat ke begini. Hak dia ingat begini, hak salah tu. Memang kalau kita kata gak berat sangat lah. Kalau gitu pun musalah juga. Dia ngajar orang ke mana? Belah-belah tahun dia duduk ngajar. Nak cerita ni panggil apa ni? Dia hanya membaca. Bukan dia belajar. Mana? Kita orang nak dengar ni, kita kata ya saya kitab-kitab dari baca sendiri. Saya kena belajar, tak faham kitab kata apa. Macam tadi, dan ingat akan dirinya dalam sembahyang. Faham? Kena belajar. Betul lah kita kena belajar. Tapi orang yang mengajar tu belajar ke membaca sendiri? Ini ilmu fiqh mudah ni. Learning ilmu tauhid pun dia tak belajar. Dia mengajar juga ilmu tauhid. Haram dia mengajar, haram kita pun belajar hak tauhid. Tasawuf gitu juga. Bukan belajar pun kita. Sekarang ni payah apa nak ajar tasawuf? Ambil Urumi. Hak Jawi tak baca. Ambil Urumi. Baca hak Jawi lah. Ya. Minhajul Abidin Jawi ada. Hidayatus Salikin Jawi ada. Kenapa ambil Urumi? Kenapa ambil Urumi? Kita tahu hak Jawi kan? Kalau belajar. Kalau yang mengajar tu belajar. Maknanya hanya kepetahan lidah sahaja. Membaca adalah belajar sebahagian. Kemudian hak selebihnya akalan sendiri, fahaman sendiri, penampakan sendiri. Betul ke tak kalau tak belajar? Lepas tu kata kadang-kadang bak pekoh, Allah, hak mudah-mudah je. Hak mudah-mudah je. Setakat air mustakmal je. Boleh-boleh ada ajar dalam TV, selang letak atromeng sekor dalam berdi, mustakmal air ajar dalam TV ya. Mak simpan air nak ambil semayang seberdi. Nak ambil atromeng sekor, bubuh dalam berdi tu, duduk mandi atromeng. Air jadi mustakmal. Dia sekarang masa berok kecing. Bukan masa najis dok. Masa sekarang air mustakmal ni air digunakan untuk mengangkat hadas. Sekarang ni atromeng mengangkat hadas apa? Sekarang ni bukan atromeng, kita ambil budak seorang budak dalam tu pun air kekal mutlak. Sebab air mustakmal air digunakan untuk mengangkat hadas. Tu je air mustakmalnya, payah apa? Dan kita royak mudah-mudah je. Air mustakmal, air telah digunakan untuk mengangkat hadas. Hadas kecil ataupun hadas besar. Dan atromeng angkat hadas apa? Ni tengok. Ajar dalam TV. Letak atromeng sekor, air jadi mustakmal. Ni. Sebab apa tu? Dia tak belajar. Dan macam mana TV ambil dia ajar bak pekor? Tanya TV ya. Tengok pula dia punya kelulusan bukan bahagian pekor. Bahagian takhasus qiraah. Bahagian Quran. Bukan bahagian hukum hakam fiqh. Ni dia mengarut Lepas tu kadang-kadang orang tanya bab fiqh tu kan. Dia mengaji gitu. Kadang-kadang malas kata. Malas nak jawab. Malas nak jawab. Hak dia tanya tu, hak ajar tu memang salah. Malas nak jawab. Sebab
kita belajar ni, kita selidik dah. Orang mengajar tu belajar ke dah? Hai, pelik salah. Hak tu hak kita perasan salah. Hak memang salah dan kita perasan salah. Dah hak kita tak perasan salah, betul ke tak? Betul ke tak? Hak kita tak sedar pun salah. Hak tu kita sendiri, hak ngaji ni, hak tak reti ni boleh perasan salah. Macam mana aja gitu salah? Kita ngaji, hak tak reti mana pun boleh perasan salah. Sebab apa? Sebab salah sangat. Betul lain? Sepatutnya saya tanya dah. Salah dia ajar, kena cek semula dia belajar mana. Kena dia baca sendiri, tak ada guru pun. Kita tu salah dah belajar dengan dia. Sekarang kita tanya orang lain kan? Tanya orang lain, ustaz betul tak ajar gini? Ada ustaz ajar gini. Tak payah tanya gitu. Tak payah tanya gitu. Dah kita ngaji dengan dia, kita ambil dakwah dia. Dah salah, takkan jadi salah kalau dia berguru. Pada ni kita ambil ilmu agama ni macam, alah, tak apalah. Macam ilmu tepi jalan je ilmu agama ni. Ambil. Tak boleh gitu. Walaupun pekah benda mudah pun boleh jadi salah. Sama telah tauhid dengan tasawuf. Sama telah tauhid dengan terutama sekali tauhid. Kita dah sebut kakek hanya ni, kita sebut ustaz-ustazah lah. Ustaz-ustazah tu ngaji mana? Dah ustazah tu ngaji mana? Ustaz Bok dah tu ngaji. Iyalah sekarang ni. Ustazah yang ajar gitu apa kena kodok benda tu, walau dok pun kita tahu dah dok. Dah tak tahu dia ustazah, dah dia ngaji mana? Dah tahu Ustaz Bok. Apa tu? Leni nak jadi ustaz tak payah mana Leni. Maknanya tu salah kita. Kita pakai turuk je. Pelik dia ajar. Lepas tu bawa tanya pula. Dah tanya dah. Kita tu sendiri kena selidik. Ni bak ukur hakang ni. Apa tu? Dah tak apa. Pergi ambil je lah. Dia puasa rejak sepenuhnya ni hak dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, puasa lebih sikit lah. Banyak sikit daripada bulan lain. Bulan rejak ni, bulan Syaban. Hak puasa sepenuh rejak Syaban dalam mazhab Syafi'i. Ada lah. Cerita mulai ada masalah lahnya. Hak puasa sepenuhnya rejak Syaban, tapi rejak puasa lain. Syaban puasa lain. Syaban puasa ni rejak puasa hak haram perang tu. Puasa haram perang tu ingat tak? Tak mari nak ingat dah. Ada dalam kitab kita ni ada. Tak ada dalam kitab kita, tak ada. Rekah je kitab kita ni. Ada bab puasa tapi tak ada cerita bab puasa sunat. Dia puasa rejak hak sepenuh ni mazhab Syafi'i. Mazhab-mazhab lain puasa biar lebih banyak daripada bulan lain. Tu je. Bukan puasa sepenuhnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita sunat puasa sepenuhnya kalau kita mampu. Jadi orang tu waktu betul dah lah. Dah tak apa gila dah dengar gitu. Tak ada bising-bising dah lah. Kita dah pakai dia, ambil dia je lah. Pandai nak urip lah daripada ustazah.
Dah kita nak lawan buat apa? Kita nak ada majlis ilmu. Dah sekarang ni Mocik kata kita hadir majlis ilmu. Ustazah tu ajar salah. Kita senyap ke kita lawan. Kenapa pula dia ajar salah? Dia ustazah. Mesti dia ajar betul kalau dia berguru. Tak kira lah tua muda pun sekarang ni kalau ustazah tu berguru. Kalau bawa pekoh benda mudah je. Kalau ustazah tu berguru, dia tak akan ajar salah. Gitu je lah. Kalau ustazah tu berguru. Jadi sekarang ni kita hadir majlis dia sebab dia berguru. Tak timbul lah kita nak lawan dia buat apa. Turut dia lah. Salah tu. Pandai kita pula dah pada ustazah pula dah. Dia pandai kita pula. Dengar ni pula. Tapi memang salah dia ajar tu. Kena cek semula dia berguru ke tak. Dia tak berguru, dia baca sendiri. Cuma dia pakai pengalaman lama gitu. Tu salah kita. Salah kita beli guru. Lepas tu tanya pula, dah mokcik ni masuk dalam kuliah ustazah tu, mokcik lawan ke tak? Walaupun salah. Nak lawan pun dia lah, kita masuk kelas dia, kita belajar dengan dia lah. Sebab dia, kita ni, dia mursyid dah, dia guru yang berguru. Dia dah tahu pun, dah tahu salah kita. Dia gini je. Makcik kata dia orang lama kan. Gitulah. Orang lama ni gini. Kadang-kadang balik kampung, kerja buat tak ada. Kerja buat tak ada. Sekolah Arab pun tak ada boleh pergi ke mana. Kalau Arab yang begitulah boleh baca Jawi. Tapi tak lagi mana lah. Mana tak lulus lah. Kita kata kau dah jauh berapa tak tahulah. Balik dok kampung, dah dia boleh ada Tok Imam. Dah kau nak Arab kan, boleh dia Tok Imam. Dia pun jadi Tok Imam. Lepas tu lama Tok Imam bacalah kitab. Tok Imam pandai baca Jawi kan. Dia pun baca kitab. Round pertama tu kokak. Round kedua ketiga lacor. Berpuluh-puluh tahun dia mengajar. Tapi orang dia mengajar tu memang banyak salah lah. Faham ni? Dia ngajar tu macam salah. Tapi lama dah dia ngajar. Dia sebenarnya bukan ustaz pun. Dia orang panggil dia ustaz lah kemudian. Dah balik kampung. Dah kita sekolah Arab ni tak lagi ke mana. Tapi nak duduk imam boleh lah. Baca-baca tu betul lah sekolah Arab ni. Takkan baca pun tak betul. Baca-baca dalam semayang ni. Lepas duduk imam. Lepas tu tak ada orang ngajar ni. Dak, Tok Imam tu boleh tak baca Jawi dah sekolah Arab juga. Walaupun 2-3 tahun, walaupun tak lagi ke mana pun. Tok Imam, baca-baca lah, terah-terah lah baca. Tok Imam pun terah baca. Lama-lama lacor. Akhirnya, dekat dengan nama ustaz, belah-belah tahun, puluh-puluh tahun mengajar. Tapi dengar hak dia mengajar tu, masa tu saya baru je duduk pondok. Hak dia mengajar tu, memang banyak hak tak betul lah. Tapi apa pakar dia? Sebab dia ngajar lama dah. Dia orang tua pula. Gitu kan. Asal dia gitu. Dia bukan ustaz. Diustazkan oleh anak murid. Gitu. Tu kata kena cermat. Tapi tu amat sekali ilmu akidah lah. Akidah kena cermat molek. Ilmu pekoh, hak muda-muda pun boleh jadi salah juga. Habis. Jadi berkata-kata ni dengan sengaja lagi tahu akan haramnya dan ingatkan diri semayang. Berkata-kata dengan 2 huruf. 2 huruf. Walaupun 2 huruf tak boleh faham sekalipun. Bukan 2 kalimah ni 2 huruf. Atau 1 huruf yang memberi faham. 1 huruf yang memberi faham. Kita ada tak bahasa Melayu 1 huruf yang memberi faham? Ada tak? 1 huruf je. Kalau Arab, qi, pelihara olehmu. Tu bahasa Arab. Dia 1 huruf ni boleh ada makna dah. Ada makna dah. Fi, sempurnakan olehmu. Shi, lukis olehmu misalnya. Qi, pelihara olehmu. Kita bahasa Melayu ada tak? Satu huruf tapi ada makna. Kita ada. Qi, qaf suti bagi bawah. Qi, qaf suti bagi bawah. Qi, gitu je. Pelihara olehmu.
Ha? Ada tak kita satu huruf yang tapi orang Arab pun tak cakap ki gitu, dia cakap ki. Tapi asalnya ki, satu huruf. Tapi beri faham ni indal mutakallim, di sini orang cakap. Kalau kita sebut ki, kita dah ada bahasa kita tak ada makna. Bahasa Arab ada makna. Kita bukan orang Arab. Memberi faham ikut bahasa kita. Ikut kita. Kalau kita ada hak ni, atau satu huruf yang bermat. Satu huruf yang bermat. Makna apa? Nu. Ni. Dah. Mak tau. Nu. Ni. Ni. Gitu. Boleh faham tak? Orang tanya, mana barang? Kita tengah semayang. Nu. Bisa. Kita tengah semayang. Orang cari barang. Ni. Tu mak tu. Mak jadi dua huruf. Nu keluar waw. Ni keluar ya jadi dua huruf. Betul? Walaupun dua huruf ni tak beri faham. Walaupun dua huruf ni tak beri faham. Ke kan? Tapi nu ni tu beri faham. Kalau tak beri faham pun batal semayang. Jadi dia berkata-kata ni keluar apa bunyi di mulut kita. Keluar bunyi tu kalau kita eja boleh keluar dua huruf. Tapi walaupun kita tak faham, bunyi yang keluar tu kita tak faham. Tapi kalau eja boleh tak dapat dua huruf? Boleh. Maka batal sembahyang. Apa bunyi yang keluar dari mulut kita? Termasuk di hadapan. Di hadapan yang ke-17 berdehem-dehem. Hak ke-17 berdehem-dehem. Dia setengah kita berdehem-dehem, dibicarakan di bawah berkata-kata. Sebab berdehem-dehem keluar bunyi. Boleh je tak tu? Boleh je tak dua huruf? Boleh je. Faham ke tak? Tak faham. Patah? Tapi dalam kitab ni berdehem-dehem bubuh nombor suku. Bubuh nombor yang ke-17-nya berdehem-dehem atau tertawa atau menangis atau berhembus dengan mulut atau berhembus dengan hidung. Jika zahir dua huruf pada sekalian itu, batal sembahyang. Zahir dua huruf. Berdehem. Boleh keluar tak dua huruf? Batal. Sebab tu dalam kitab lain berdehem-dehem ke dia masuk di bawah perkara membatalkan sembahyang di bawah tajuk berkata-kata. Faham tak? Sebab kita berdehem dia kalau kita eja boleh keluar dua huruf. Kan? Bermak ni jadi dua huruf lah. Jadi dua huruf. Macam nu, ni tu mak tu tau. Tapi tu ada makna kalau satu huruf pun batal. Ada makna kan? Aku cari barang. Barang kat mana Nu. Kita kata. Nu. tak mak Nu je. Jangan nu. Jadi mak. Nun waw. Kalau nu saja. Ni kita kata. Nu bagi bawah. Ni je. Faham tak tu? Ni faham? Faham? Patah? Kan? Dia maknanya hak berkata-kata ni apa perkataan, apa bunyian yang keluar daripada mulut. Kalau boleh heja walaupun hanya berdehem sekalipun membatalkan sembahyang. Habislah. Bersalahan jika berkata-kata dengan lupa dan sedikit perkataannya iaitu 6 kalimah atau kurang daripadanya, itu tidak membatalkan sembahyang. Wallahu a'lam.
Lepas tu dia nak belajar ni penting. Kita kena tahu molek latar belakang orang mengajar. Sebab masa saya ngaji dulu dengan Tok Guru, kita ambil apa yang dia ajar. Walaupun mula-mula kita dengar, tak nampak kita kata gitu, Tok Guru hurah gitu. Kita kata tak nampak ni, tak betul macam Tok Guru hurah ni. Tapi kita tak berani. Sebab apa? Sebab Tok Guru dia belajar. Hak kita tak nampak ni akal kita. Ada ni. Kadang-kadang kita jumpa Tok Guru. Tok Guru tak faham tadi. Apa Tok Guru hurah kau tu? Kenapa tak jadi maksud kau ni? Tok Guru pun hurah. Oh, ya sungguh. Tapi hak kita nampak mula-mula tu berasa macam tak betul Tok Guru ajar ni. Betul alik faham kita. Walau kita faham akal. Hak Tok Guru ajar daripada ilmu yang dia ambil dari guru-guru sampai dari Nabi SAW. Ada silsilah. Apa? Kadang-kadang esok tanya pula Tok Guru. Tok Guru pun hurah. Baru kita nampak. Kadang-kadang pas sudah kita tak nampak. Berasa macam tak kena je. Tapi kita tak pakai hak akal kita. Kita pakai Tok Guru juga. Kadang-kadang kita belajar kitab lain pula. Barulah terbuka. Oh, gitu sungguh Tok Guru ajar. Memang maksud dia gitu. Tengok. Lepas tu penting. Tok Guru tu orang berguru. Walaupun dia ajar tu kita rasa macam tak kena je. Tak boleh pakai hak kita. Kena pakai hak dia. Sebab dia berguru. Dia belajar. Sekarang ni kalau kita belajar dengan seseorang, dia belajar tak usah tanya, dia lah pakai je lah. Salah pada anggapan kita, tapi salah sungguh. Dah dia berguru ke tak sebenarnya? Barulah cari-cari nyakit pula situnya. Orang-orang kata ada orang kata gitu. Kalau kita nak belajar, memang kena tahu dulu. Siapa yang beri nasihat gitu? Ada tu guru ajar gitu. Dia kata nak belajar pasal siapa, kena usul dulu. Dia belajar mana. Betul lah. Gitulah. Ini ilmu agama wahyu daripada Allah. Bukan akal dia. Bukan kecerdikan dia. Bukan kepetahan lidah dia. 2-3 lapis nak tahu guru dia siapa. Guru dia siapa. Begitulah. Ini ilmu agama ni. Ni kita pada kena goreng gitu je. Asal orang tu pandai cakap, jadi ustaz, jadi ustazah. Yang tu kat ceramah tu, saya bukan ustaz. Saya bukan ustaz mula-mula. Jangan panggil saya ustaz. Saya bukan ustaz. Lama-lama lekat nama ustaz juga. Memang dia bukan ustaz pun. Tapi dari pandai cakap. Ini. Dia panggil khutabaul fitnah ni. Tukang ceramah agama yang mencelarukan agama. Yang mencelarukan agama. Tadilah tu pertama sekali bab pegangan. Pertama sekali bab pegangan. Kadang-kadang hak salah terang-terang ni. Contoh. Ada orang sebut dan dia kata, kita masbuk, bila imam rokok, kita wajib rokok segera. Baki patah ditanggung oleh imam. Bukan gitu? Masbuk bila imam rokok, kita wajib rokok segera. Sebab baki patah kita ditanggung oleh imam. Wajib rokok segera. Dia pun ajar. Kalau tak rokok segera, batal sembahyang. Ngaruk. Dah kata wajib tadi. Wajib tu jikalau nak dikira rakaat. Ada ni. Maknanya kalau tidak rokok segera, imam sami Allahu liman hamidah, rakaat kamu sudah tidak dibilang. Sebab kamu tidak segera rokok, imam sudah i'tidal. Jadi makmum masbuk wajib rokok segera untuk dibilang rakaat. Tapi dia tak belajar. Dia pakai akal dia. Wajib rokok segera. Tiba-tiba kita masbuk. Kita tak rokok segera. Imam pun sami Allahu liman hamidah. Maka batal semayang masbuk. Hak tu salah terang-terang Kita tahu sangat dah. Kalau kita masbuk, tak sempat rokok, imam i'tidal, batal semayang kita. Kita pun tahu tak batal semayang. Tapi rakaat kita tidak dikira.
Dok, batal dia kata. Tu ceramah-ceramah kata reti. Sebab apa tu? Baca kitab tanpa belajar. Memang kitab kata wajib rakaat segera. Wajib di sini jikalau nak dibilang rakaat. Imam rokok je duk perhabis-perhabis lah. Imam tanggung dah kan. Yang terbaik nak perhabis buat apa? Tiba-tiba tak rokok sikit, imam pun sami Allahu liman hamid. Rakaat awak tak ada dah lah. Kena ikut imam i'tidal, lepas salam dia tambah satu rakaat. Bukan wajib tu makna kalau tak rokok batal, bukan. Ni nak ceritanya tak belajar, hanya membaca sendiri. Kita pun boleh tahu masbuk tak rokok imam i'tidal sebenarnya tak batal-batal pun, kita pun tahu. Lah, cuma rakaat tak ada, tu je. Tapi dia kata batal. Tak kepening orang. Ni kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat 12 bagi bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, salasun muhlikatun suhum muta'un wa hawam muttaba'un wa ijabul mar'i binafsi. Artinya 3 perkara menjadi sebab kebinasaan. Muhlikatun, 3 perkara sebab bagi kebinasaan. Mana 3 perkara menjadi sebab, menjadi punca kepada kebinasaan? Yang pertamanya sifat bakhil, kedekut yang dituruti. Muta'un ni yang dituruti. Kedai jawapan tu dituruti boleh jadi. Dituruti. Sifat kedekut yang kita turut. Semua orang ada sifat kedekut. Nyayang tu ada belaka. Ada ni. Kita ada sifat nyayang. Ada sifat nyayang. Hak bawa pada binasa ni sifat kedekut yang kita turut. Sifat kedekut kita lawan. Lawan sifat kedekut boleh pahala pula dah situnya. Hak bawa binasa ni sifat nyayang, sifat kedekut kita turut. Bukan setakat kita turut, kita kata molek pula. Ada kita turut dosa. Kita kata molek pula. Dah habis. Dah habis. Kita kata molek, kadang-kadang kita ajar ke orang pula supaya buat macam kita. Kita kata molek. Kemudian kita ajar pula manusia tu. Tu ajar manusia. Tu hak Nabi kata, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli tu. Orang ni dia bakhil dan disuruh pula manusia dengan bakhil. Disuruh pula manusia dengan bakhil. Wa yakatumuna ma atahumullah min fadli. Disembunyi pula hak harta yang dikurniakan oleh Allah. Kalau nak kena bayar zakat tu, dia sembunyi biar tak kena bayar zakat. Inilah manusia yang jahat. Dia bakhil, dia ajar pula pada manusia supaya bakhil, kemudian disembunyi pula manakala ada harta-harta nak kena zakat tu, dia jahat supaya tak kena zakat. Tadi dia bakhil, dia beranggapan bakhil dia tu molek. Hak ni dia bakhil, dia turut dengan bakhil tu pula. Tu sebab menjadi binasa. Keinginan hawa nafsu yang diikuti, tu pun menjadi ni sebab menjadi binasa juga. Semua orang ada keinginan, tapi keinginan yang kita turut ikut tu yang membinasakan kita. Dan satu laginya, dan seseorang yang mengkagumi dirinya. Seseorang yang mengkagumi dirinya. Apa panggil apa ni? Kita panggil ujub. Wa ijabul mar'i binafsih. Seseorang yang diterjemah sini mengkagumi dirinya. Mengkagumi diri. Hairan diri. Kalau kita panggil perasan. Perasan. Hairan diri.
Kita ni banyak ilmu sungguh. Kita ni banyak amal sungguh. Kita seorang je ni. Banyak ilmu daripada orang lain, tu takabur. Banyak amal daripada orang lain, tu khabar atas orang lain pula tu takabur. Dia ujuk ni seorang diri. Banyak ilmu tak banding orang. Banyak amal tak banding orang. Allah kita ni boleh buat amal rajin berjemaah. Dengan suasana masyarakat sekarang ni pun berat. Pelik kita ni jadi sungguh belajar. Hairan diri dia panggil. Hairan diri. Mengkagumi diri dia panggil ujuk. Dia akan bercerita di hadapan hak sifat ujuk. Ini cerita sifat bakhil. Sifat ujuk dia akan cerita di hadapan. Kita nak ujuk betul mana? Nak kagum diri betul mana? Betul comel. Siapa buat comel? Pembedahan plastik. Korea tak pembedahan plastik. Suara kita merdu sedap. Kita pun nak ujuk, nak hairan diri. Dan mari mana suara sedap? Mari mana? Boleh buat? Tak boleh buat tu. Lepas tu kita nak mengkagumi diri, nak ujuk diri, nak perasan diri ni banyak ilmu. Dan ilmu mari mana? Siapa yang kurniakan? Yang jadi boleh belajar, mari daripada taufik hidayah siapa? Kita nak kagumi diri, kita rajin buat amal. Dan rajin buat amal mari mana? Dah kena balik situ lah. Dia mari ujuk tu, kita baliklah situ. Kena balik, lepas tu kena ada ilmu sokmo. Kena balik situ lah. Istighfar tu kita istighfar sokmo. Tapi kalau sifat ni bukan jadi sifat kita, tak jadi dosa. Dia mari perasaan lintasan tu, hak tu tak berdosa. Dah lintasan tu dah tolak tu. Cuma jangan jadikan sifat kita hak tu. Ujuk seorang. Perasaan comel duduk tilik di cermin lo. Tak perasaan comel duduk tilik di cermin. Comel alhamdulillah. Allah yang buat. Kemari mana comel? Semua mari daripada Allah. Kita nak ujuk macam mana? Ni hak ujuk. Tapi nak ceritanya sini hak bakhil yang dituruti, kedekut yang dituruti. Makna apa ni? Semua orang ada sifat kedekut, ada sifat sayang. Tapi kita jangan turuti. Hak jadi binasa kita ni, hak kita turuti kedekut daripada hak wajib. Kedekut daripada bayar zakat, jangan duk turut. Zakat ni banyak juga ni, 2.5% ni. Kalau 1,000, 25 riyal dah. Kalau 10,000, 250. Kalau 100,000, 2,500. 2,500 payah dah ni. Memang sayang, jangan duk turut. Kita kalau 100, RM2.5 kita nampak sikit je. Tapi kalau 100,000 main RM2,500. Kalau 1,000,000 pula 25,000. 25,000 ni banyak ni. Sayang ke tak? Sayang, jangan duk turut. Yelah, 25,000 tu banyak pada dia daripada 1,000,000 padahal. Tapi dia tak nampak 1,000,000 tu, dia nampak 25 ni. 25,000 ni banyak. Jangan duk turut tu. Tu binasa kita kalau kedekut pada yang wajib kita turut. Hak nafkah yang wajib, ataupun kita kata video-video puasa yang wajib, jangan duk sayang tu. Kalau kita duk lakon-lakon tahun tu bayar lah. Kalau bayar tu ribu-ribu kena tu. Kalau kira tu ribu-ribu tu kena ribu-ribu cupok. Allah banyak. Jangan duk kira, jangan duk turut tu. Jangan duk turut sayang. Dan hak lama dah lah ni memang tak tinggal dah puasa. Hak hari tu ni hak lama-lama. Ataupun hutang kita sampai masa dah. Hutang sampai masa dah. Sayangnya nak wikot orang. Bila kita wikot orang? Bayar hutang bukan wikot orang. Bayar hutang pulang hak orang. Kalaulah bayar hutang kita rasa sayang tu lagi berat. Sebab bayar hutang tu bukan hak kita. Duit dia hak kita duk pegang. Faham tak ni? Yang kita hutang dia pada masa kita susah. Sekarang ni kita ada kemampuan dah. Maknanya
kita pulang balik hak dia. Dia kita ambil dengan dia 1,000 pada masa kita susah. Kita pulang balik 1,000 pada masa kita senang. 1,000 pada masa susah dengan nilai 1,000 pada masa kita senang, sama ke? Sebab itulah hak masa susah 1,000 kalau mari hak alung kena bayar 3-4 ribu sanggup. Sebab apa? Sebab 1,000 pada masa tu tinggi nilai bagi kita. Sebab kita susah. Siapa dia? Mau boleh hutang aku 1,000, mau kena bayar 3-4 ribu. Sanggup bayar. Sebab apa? Nilai 1,000 tu pada masa kita susah. Sekarang kita bayar pada masa kita senang. 1,000 tak sama dah dengan 1,000 duit kita pada masa kita susah. Kemudian 1,000 duit kita 1,000 tahun lepas. 1,000 tahun ni dah sama dah tadi nak beli dah macam 1,000 tahun lepas. Pandang ni. Kita berhutang dia 1,000 tahun lepas. Kita bayar dia 1,000 tahun ni. Sama dah. Duit kita ambil 1,000 tahun lepas dengan duit kita bayar 1,000 tahun ni. Kita boleh kalau nak beli boleh sama barang ke tak? Nak sayang lagi hak orang. Kita pulang balik ke dia, kalau kira-kira dia tu sudah apa? Susuk nila panggil kau dah. Susuk nila panggil. Susuk nila dah nah. Tapi dia dapat pahala besar. Gitu je lah. Kalau dia kira nila hutang 1,000, bayar 1,000 walaupun 3-4 tahun, nilai tak sama. Ada ni. Tapi orang tu tolong kita susah. Kerana nak pahala, kita nak pulang balik. Kita nak sayang pula. Pulang balik hak orang yang kita pinjam pada masa kita tersepit. Sayang. Tu berat tu. Tu berat. Hutang yang sudah sampai masa yang mana kita berkemampuan, kita kedekut daripada nak bayar hutang, itu kedekut yang dicela pada syarak, membinasakan kita. Nanti kita kena bayar dengan amal ibadah kita di hari akhirat. Duit 1,000 atas dunia ni sikit je. Pada duk bayar dengan pahala di hari akhirat. Bandar. Bayar dengan pahala di hari akhirat. Tambahan pula, kita bukan beri duit kepada orang, kita hanya pulangkan balik duit orang yang kita pinjam daripada dia. Tu saja, pulang balik, bukan beri duit kita yang kita nak sayang kepada orang. Ni kita pulang duit orang. Sepatutnya kita mampu. Ni hak orang ni. Ayah malah pegang hak orang Mana tuang dia? Nak cari selalu Buat apa gopoh sangat? Hak orang ni. Kakak mati kan tak ada pulang balik orang. Biar gopoh gitu. Biar kita nak segera, biar selesai. Sebab apa? Sebab kita mati bila-bila masa. Biar duk gitu. Ni hak orang duk tangan kita, kita jadi sayang hak orang nak pulang balik ke tuang dia. Tu lagi berat tu. Tu bakhil kedekut yang dituruti sebab menjadi binasa. Halal tu sebelah kita. Sebelah dia macam mana? Niat dia macam mana? Lain kalau dia mari berjumpa kita, dia tak mampu, dia minta halal. Dia memang saya tak mampu. Memang sampai masa datang yang dijanjikan, tapi tak mampu. Tak mampu, bayar angsuran. Angsuran pun tak mampu. Tunggu mampu. Dia tak bersalah sebab dia bukan sengaja. Ni hak biasa, hak kata hak fida hutang, hak zoling ni hak mampu sampai masa dia mampu, dia pida, dia tak mau bayar. Tu zolim lah. Pada ni orang beri hutang kita pada masa kita tersepit. Pada masa kita tersepit, tak adilah. 1,000 tu kalau jumpa alung, dia sebayar 3-4 ribu kita sanggup. Sepiknya kita nak 1,000. Ni dak 1,000 bayar 1,000. Tiba-tiba buat sayang pula hak orang, hak ada tangan kita. Ingatlah orang yang bakhil itu akan mendapat seksa Allah, dicela manusia di dunia, harta tidak akan bersama ke dalam kubur. Kita ni sedap kata harta tak bersama dalam kubur. Orang hak sayang ni, harta tak boleh bawa kubur. Dia kata, kalau boleh masuk kubur. Kalau kena orang ni pula kata harta banyak-banyak tak boleh masuk kubur. Kalau orang jenis ni dia kata, kalau boleh nak masuk kubur.
Oh, kalau kita budak kubur, tak dang esok gali dia orang lah. Gali dia orang, kita tanam dia sekali ngeduit-duit dia. Oh, tak ada apa, mari pagi esok habis pokok dia orang dah lah. Ni kalau dah sayang dia kata gitu lah. Harta tak boleh bawa kubur. Kalau boleh bawa kubur dia kata. Tu kalau kena mujahadah lah sifat-sifat seumpama tu. Sifat tak baik belaka tu. Sifat tak baik. Syarak pun tak baik. Di sisi pandangan manusia pun tak baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.